Hi everyone, salam sejahtera, selamat datang, welcome to program Jom Sembang Air or Let's Talk Water brought by Forum Air Malaysia, FOMCA and WICAM. So if you want to know more about this organizer, please check their Facebook page and website so you'll find out what are the activities they are doing. You may want to participate in their activities. This program is themed around dissecting water disruption, terbahagi kepada 3 siri dengan sejumlah 9 panel perbincangan. Dan bagi siri pertama yang di mana kita ada 4 panel perbincangan, we talk about unbundling atau mengupas water disruption, gangguan bekalan air. So we already have the first and second panel discussion on 2 Mac dan juga 30 Mac. Yang pertama adalah melibatkan impak sosial akibat gangguan air, yang kedua memahami gangguan air. Untuk panel perbincangan hari ini, kita nak mengupas punca-punca gangguan air. So together we have here 4 panelists, all with extensive experience, but I want to take the approach first and foremost to introduce the only lady that so far have appeared on our panel, Puan Hasli, Principal Assistant Director from LUAS. She has more than 20 years experience in water resource management, and she is have covered extensively dalam pengurusan dan juga conservation efforts. So she's really the right person for us to have here on this panel. And I think she also have given a talk on 30th March di bawah Selangor forum, when Selangor had a forum related to water. So I suggest that you do go check out LUAS Facebook page to know more about what they have done, and there was like a half-day program they have done. Second is a person that I've known for very long time, Engineer Jalal. He is a pengarah kanan di dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, and right now he is in charge all the pengoperasian seluruh Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. He started off his journey in private sector before he joined Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, and later he became pengarah in the SPAN, and finally now he's a senior director. So we're really glad he's here. He is really a hands-on person and involved in the groundwork, especially kalau ada water disruption. Kalau tengok SPAN punya website punya page, definitely can see Engineer Jalal right there on site, trying to probably sabarkan orang yang marah-marah dan juga getting the operators to do what they're supposed to do. So that's Engineer Jalal for you. And please do also check, SPAN has extensive presence on social media. So please do go and check their page, what they are doing, the activities that they are involved in. Third is Engineer Aziz. Engineer Aziz adalah, he's a senior manager, pengurus kanan bagi perkhidmatan air, with pengurusan air Pahang Berhad, so from pipe. So we are glad he's the first water operator that appearing from the East Coast side. So thank you, Engineer Aziz. And really one thing about Engineer Aziz, need a rank and file. So he really know the entire journey when talking about dealing with water supply system, because he really grew from the ground until he took the management level punya position. Thank you, Engineer Aziz. And last but not least, I guess Sharon Raj is not only the youngest panelist for today's session, likely the youngest for all our 9 sessions. I do not know whether we can get any younger than him. He is an activist. He is also a member of Parti Socialist Malaysia. But what I really like about him is he's an advocate when talking about environment and climate crisis. He have involved in helping drafting policies in relation to reducing greenhouse gases, for Carbon Neutral Malaysia 2023, and also steps to avoid water woes. So it's nice to hear a young voice among all the expert professional panelists as well. So thank you very much everyone, and welcome to the program. Sebelum kita dive deep on the conversation regarding punca-punca gangguan bekalan air, dalam sesi yang lepas kita dah dengar banyak berkaitan dengan memahami gangguan air, maksudnya kategori terancang, tidak terancang, mekanisme bagaimana operator air memohon kebenaran kalau untuk kes-kes gangguan air yang dirancang. So before we go into the detail, first and foremost, I would like to ask Puan Haslina. Because Puan Haslina ni adalah badan kawal selia berkaitan dengan sumber air. So really would like to know, di mana punca kuasa yang memberi kuasa kepada LUAS untuk melaksanakan bidang kuasa mengawal selia sumber air, dan adakah setiap negeri mempunyai agensi seperti LUAS?
So Puan Haslina. Okay. Terima kasih Miss Punita atas soalan yang dikemukakan ya. Untuk makluman semua ya, Lembaga Urus Air Selangor ataupun LUAS adalah suatu agensi yang telah ditubuhkan di bawah kerajaan negeri, yang mana ia telah diberikan kuasa melalui enactment LUAS 1999. Dan untuk makluman semua ya, pada 9 April 1999 sebenarnya Dewan Undang-Undang Negeri Selangor telah meluluskan enactment ini, yang mana ia orang kata sangat luas lah, seperti namanya luas. Okay, so actually the fungsi pun ikut Section 6 adalah sebanyak 17 fungsi. Kalau kata 17 fungsi untuk suatu agensi itu agak luas dari segi peranannya lah. Okay, dan untuk makluman di negeri-negeri lain ya, pada masa ini mereka telah menggorak langkah bersama-sama dengan LUAS, di mana pada tahun 2011 kita dapat lihat bahawa negeri Kedah telah mula menubuhkan lembaga sumber air negeri Kedah, dan pada tahun lalu diikuti oleh Terengganu, iaitu lembaga sumber air Terengganu. So dalam hal ini kita dapat melihat bahawa sumber air adalah satu aset utama kepada kerajaan negeri supaya dapat ia diuruskan dengan baik dengan wujudnya satu lembaga ataupun badan kawan selia air. Manakala di negeri lain ya, seperti di Perlis, Perak, itu diuruskan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu JPS. Manakala di negeri Sarawak kita ada Kementerian Kemudahan. Yes. Is it you can hear me? I can hear you back. Hi Punita. Yes, I can hear you now, Puan Haslina. Please proceed. Okay. Alright. Okay. So, we lost you at the Puan Haslina. We lost you at the part where Puan Haslina ceritakan yang Kedah pun di dalam proses untuk menubuhkan satu badan atau kawal selia sumber air. Okay. Alright. Okay. Untuk Kedah, actually it started ada lembaga sumber air negeri Kedah bermula pada tahun 2011. Sebenarnya ia adalah pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk bersama-sama seperti LUAS mengambilkan peranannya dalam menguruskan sumber air di negeri Kedah. Dan yang recently actually pada 2020 pada tahun lepas, Terengganu juga telah ada lembaga sumber air Terengganu. Orang kata dipanggil laut kalau di Terengganu, manakala di Kedah dipanggil Elsang. Okey. So manakala pada negeri-negeri lain kita ada badan kawal selia air yang mana di bawah setiausaha kerajaan negeri sendiri, yang mana berperanan sama dalam menguruskan sumber air negeri. Contohnya seperti Pahang Pahang kita ada badan kawal selia air Pahang, di Johor pun ada badan kawal selia air Johor, then Melaka also dia ada badan kawal selia air Melaka. Manakala di Perak, di Perlis mereka ada menggunakan platform Jabatan Pengairan dan Saliran untuk menguruskan sumber air. Kesemua ni sama ada badan kawal selia air, sama ada lembaga, ia adalah berperanan dalam menguruskan sumber air secara holistik lah di negeri masing-masing. Okay. Thank you, Puan Haslina. So we will come back to you regarding after this. I would like to come back to you nak tanya between all these agencies whether ada tak satu mekanisme untuk bekerjasama di antara badan kawal selia air and untuk memudah cara atau memperbaiki kaedah pengurusan. But before that, I would like to ask Engineer Aziz daripada PAIP. Dalam panel perbincangan yang lepas, yang kedua, apa yang kami dapati adalah atau dimaklumkan di dalam panel, hampir 40% daripada gangguan bekalan air adalah disebabkan ataupun aduan adalah disebabkan oleh paip pecah. So bagaimana dalam konteks negeri Pahang? So is it masalah yang sama atau Pahang ada isu yang berbeza? Okay, terima kasih. Punita, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Terima kasih kepada Cik Punita dan Cik Sarah kerana sudi menyebut saya kepada forum malam ini. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Jadi berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Cik Punita tadi, berkenaan dengan 40% gangguan bekalan air. Jadi bagi kami di negeri Pahang ni, dia ada berbagai-bagai lah masalah yang berlaku di negeri Pahang. Jadi sebelum saya mulakan dengan perkara berikut, saya ingin menjelaskan di sini bahawa di Pahang ni
kami mungkin adalah sebuah negeri yang mempunyai loji yang paling banyak. So kami ada 72 buah loji yang aktif di negeri Pahang. Jadi mungkin negeri lain tak sebanyak kami. Dan kami adalah sebuah negeri yang berbukit bukau dan bergunung ganang. Ini bermaksud maknanya kami punya mode of transfer perkaran air kami ke setiap kawasan itu adalah sukar. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali pumping baru sampai pada pengguna. Dan kami juga adalah negeri yang banyak loji-loji yang berada di kawasan Felda itu sendiri. Jadi di negeri Pahang ni kalau kita lihat bermula daripada loji itu sendiri, kebanyakan loji kami pada waktu dibina dahulu, spek untuk loji itu sendiri adalah bergantung kepada air mentah di kawasan tersebut. Jadi kalau katalah di kawasan tersebut pada waktu itu, kalau kita lihat dari segi kualiti airnya agak baik, mungkin pada waktu itu di kawasan tersebut dibina loji yang boleh menampung atau merawat sehingga 500 NTU sahaja pada waktu itu. Tapi kini keadaan telah berubah di mana kawasan-kawasan ini apabila berlaku hujan kekeruhannya meningkat sehingga 3,000 atau 4,000 NTU. Dan ini merupakan impak pertama kami di loji itu sendiri yang mana kami tidak boleh memproses air-air yang kita ambil daripada sungai tadi. Bermakna loji ini perlu ditutup. Bayangkan kalau kata kita dah tutup sebuah loji, bermakna seluruh kawasan yang mendapat bekalan tidak langsung mendapat bekalan. Bermakna kalau loji itu membekal kepada lebih kurang 10,000 akaun, mana 10,000 akaun lah akan terjejas. Ini adalah yang pertama. Dan yang keduanya ialah apabila berlaku masalah-masalah pencemaran dari segi kandungan logam, contohnya manganis. Yang ini ialah apabila lombong-lombong tinggal, kebanyakannya lombong-lombong tinggal yang mana apabila berlaku hujan juga, kandungan manganisnya tinggi yang masuk ke dalam loji kami, yang mana kami perlu menutup juga loji-loji ini. Jadi inilah dua perkara faktor yang pertama, iaitu di air mentah itu sendiri, kami perlu memberhentikan loji kami kerana tidak dapat merawat dua faktor ini tadi. Jadi yang seterusnya ialah apabila telah diproses air tersebut, kita terpaksa menghantar air ini ke kawasan tinggi untuk disalurkan secara graviti pada pengguna. Di Pahang ni memandangkan kawasan-kawasan tinggi, tempat yang kita terpaksa 2 kali pumping atau 3 kali pumping. Bermaknanya dalam perjalanan itu akan berlaku tekanan yang tinggi dan akan berlaku pipe pecah. Walaupun material yang digunakan adalah mild steel dan sebagainya, tapi disebabkan tekanan yang tinggi. Ini adalah suatu perjalanan daripada rumah pam kepada tangki. Daripada tangki kepada pengguna pula, kalau saya ingin nyatakan di sini, di Pahang, panjang pipe yang ada di negeri Pahang adalah lebih kurang 15,000 kilometer. Maknanya dengan saiz negeri Pahang yang besar ini, panjang pipe yang ada adalah 15,000 kilometer. Dan kami masih lagi ada pipe-pipe lama yang mana berusia lebih daripada 40 tahun, iaitu jenis asbestos simen, yang mana pipe ini kita ibaratkan sebagai satu pipe yang telah hampir tiba untuk dilupuskan, sepanjang 3,700 km di negeri Pahang. Itu hampir lebih kurang 25% daripada jumlah pipe yang ada di negeri Pahang. Jadi walaupun dia berjumlah 25% daripada jumlah total pipe yang ada, tapi dia menyebabkan 50% gangguan bekalan air kepada pengguna. Kerana kadar pecah dia adalah tinggi. Daripada jumlah aduan yang kita terima setiap hari, 50% of the pipe are from asbestos cement. So pipe ini sebenarnya dah tak digunakan lagi di setengah-setengah negeri, tetapi di Pahang kerana jumlahnya yang besar, agak sukar bagi kami untuk mengganti keseluruhan jumlah pipe ini kerana dengan kos yang tinggi, mungkin kami di sini tidak mampu untuk menggantikan pipe tersebut. Sebab saya rasa komunitas yang faham kenapa Pahang tidak mampu untuk menukar semuanya. Jadi bagi kami memang dari segi pipe pecah ini memberi impak 40-50% gangguan pada pengguna adalah kerana pipe yang pecah ini. Dan pipe ini adalah datangnya dari pipe yang uzur yang lama yang bukan dipasang oleh pengurusan air Pahang sendiri. Pipe-pipe ini kebanyakan dipasang sewaktu Jabatan Kerja Raya dahulu, bahagian bekalan air, yang mana niat mereka pada waktu itu adalah untuk menyalurkan sejauh mana, sebanyak mana pengguna yang boleh dapat bekalan air.
dengan kadar kos yang rendah. Tetapi apabila sampai masanya pipe-pipe ini masih sukar untuk kita matikan atau kita lupuskan kerana pengguna-pengguna yang ada telah terlampau ramai bergantung kepada sistem yang ada. Jadi untuk secara idealnya memang kita perlu menukarkan pipe-pipe ini, tetapi dengan kos yang tinggi. Pada waktu ini kami cuma dapat membaiki dalam kadar yang cepat, iaitu kalau kata dalam 24 jam kami akan lebih cepat daripada itu lagi. Yang keduanya kami akan membuat kawalan tekanan supaya memastikan pengguna dapat bekalan air walaupun tekanannya tidak melebihi maksud saya bukan tidak melebihi syarat-syarat ditentukan oleh SPAN, dan bersama kita dapat mengawal tekanan dan kadar pipe pecah ini akan dapat direndahkan. Itu Cik Punita daripada saya. Okay, thank you Engineer Aziz. So looks like macam hampir sama dengan negeri-negeri lain. Masalah masih sebahagian besar dah disebabkan oleh pipe pecah. But again, I think I want to bring this question kepada Engineer Jalal because Engineer Jalal is from SPAN. So Engineer Jalal, so what I would like to know is one part from what Engineer Aziz is explaining, one of the reason atau punca besar kegagalan pipe jenis asbestos pipe, ACP pipe ya. Ya, betul. ACP pipe hanya walaupun dia hanya 25% daripada 15,000 kilometer, tetapi kegagalan dia menyebabkan 40 lebih peratus kan. Dan kenapa dia gagal adalah sebab mereka nak cuba capai tekanan yang telah ditetapkan. So dia macam chicken and egg lah. Either way macam memang dah design untuk gagal, kemungkinan besar sebab pipe-pipe ni lama. So I'm wondering bagaimana kalau SPAN nak cuba kawal selia atau nak buat ambil tindakan penguatkuasaan, ini rasanya macam agak sukar untuk SPAN ambil tindakan penguatkuasaan sebab ini masalah bukan orang tidak mematuhi undang-undang. Ini sebenarnya lebih kepada aging punya masalah kan. So how SPAN handle masalah-masalah macam ni, isu seperti ini? Okey, terima kasih Pak Punita. Sebenarnya isu pipe pecah, aging pipe jenis AC memang berlaku di setiap negeri di semenanjung Malaysia dan juga Labuan di bawah SPAN, dan termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Saya rasa isu ni adalah isu yang dominan dalam industri bekalan air. Even di Selangor sendiri pun, di Selangor ada 30,000 kilometer pipe utama lah, lebih kurang dan daripada jumlah tersebut masih ada sebanyak 6,000 yang belum ditukar kepada pipe jenis lain. Maknanya pipe AC masih ada lagi sebanyak 6,000 kilometer panjang. Cuma pihak SPAN sebenarnya apabila dia bergantung kepada bila migrasi, kita ada sistem migrasi kepada rejim baru di bawah SPAN, makna dilesenkan di bawah SPAN. Jadi pihak operator perlu mengemukakan KPI dia, operator, untuk membina ataupun dalam masa yang sama mengurangkan NRW. Tapi dari segi undang-undang memang tak ada undang-undang yang boleh kita ambil tindakan kepada perkara ini, kecuali pihak operator tidak, sebenarnya ada undang-undang yang lebih besar jika pihak operator gagal mematuhi KPI yang telah diluluskan dan ditetapkan oleh SPAN. KPI itu dalam bentuk setiap 3 tahun, kita panggil OP Operation Period for 3 years. Itu yang setelah dilesenkan di bawah undang-undang SPAN lah. Itu yang boleh saya cakap secara general lah. Cuma hari ini saya ingatkan kita bincang pasal pencemaran kan. Cuma untuk one of the second part yang kita akan move will be yang melibatkan kualiti air. Tadi I think Engineer Aziz pun ada sebut. Satu lagi is quality air berkaitan dengan especially turbidity Engineer Aziz, if I note you correctly. So that is another angle yang kita akan bincang juga sebab that is also one of the prominent challenges atau punca gangguan bekalan air lah. So if you have something to say regarding that Engineer Jalal berkaitan dengan quality air, please share.
Saya cuma nak share, malam ni juga adalah berlaku gangguan yang agak besar di Kuala Lumpur. Kalau kalau pengguna di Kuala Lumpur sepatutnya maklum sebab notis telah dikeluarkan. Ini gangguan secara berjadual lah kita panggil, Okay. shutdown. Disebabkan penukaran sluice valve ataupun valve yang besar yang melibatkan loji rawatan air Bukit Nenas dan juga Wangsa Maju. Ini untuk air kita kata raw water lah, untuk sumber air dari Kelanggit Dam. So buat masa sekarang ni kalau saya boleh update lah, kerja-kerja telah hampir siap dalam 98% lah dalam jam 8.30 tadi, dan gangguan akan melibatkan 40,000 akaun pengguna di area Kuala Lumpur dan Gombak. Itu yang kita nak share jugalah untuk pengguna, supaya saya harap pengguna masing-masing telah menyimpan bekalan yang mencukupi dan berjimat cermat semasa menggunakan air, kerana di kawasan-kawasan yang jauh, yang tinggi, bekalan bergantung kepada jarak dan juga ketinggian kawasan, pressure. Jadi bekalan yang jauh akan mengambil masa sehingga 68 jam kalau ikut kelulusan yang diberi dari tarikh pukul 9 pagi tadi. Jadi dalam 2 hari lebih jugalah, tak ada air. Tapi mungkin kawasan yang dekat air akan disalurkan bermula malam inilah. Okay, terima kasih Engineer Jalal. I think maybe I would like to also peluang yang bagus lah, sebab I think there was an incident right now that is happening. Luckily saya dekat bahagian yang diserve oleh Sungai Selangor, so I'm pretty safe I guess. But I'm sorry for those who be affected. Tapi I think it's a good scenario juga to explain the entire situation. Sebab bila kita cakap mengenai gangguan air, a lot of time pandangan pengguna adalah kelemahan agensi-agensi yang kawal selia dan juga operator. Tapi kadang-kadang dia bukan isu kelemahan. Dia adalah isu penyelenggaraan. There's a need to do maintenance. It must be done. Kalau tak, instead of 68 jam mungkin jadi 68 hari kalau tunggu benda tu gagal. So sometimes kita kena terpaksa buat beberapa tindakan yang memerlukan short term disruption supaya penyelenggaraan tu boleh dibuat. So I guess it's a good thing that actually you point out, but maybe also can use this opportunity. I would like to go back to Engineer Aziz. If you can explain further apa yang Engineer Jalal cakap tadi berkaitan dengan apabila terdapat satu gangguan, tak kiralah mengenai quality atau quantity, bila air dibekalkan semula, apa proses yang diambil untuk air to be released back kepada public in term of meningkatkan storage tank punya capacity, water reservoir punya capacities, and then the tekanan udara dalam pipe yang dah kosong. So I think sometimes maybe this is a good opportunity untuk explain secara terperinci what is the process sampai air tu mereka buka balik pili ada air. Sebab normally kalau buka pili dah keluar angin dulu baru udara dulu baru air, right? Yeah. So maybe this is a good opportunity for Engineer Aziz dan juga Engineer Jalal to explain further that process. Okay, Cik Punita, okay. So saya percaya bagi gangguan yang berlaku di Kuala Lumpur sekarang ini adalah gangguan yang kita panggil sebagai gangguan berjadual, yang mana operator akan memohon dengan pihak SPAN sebelum kerja-kerja ini dilakukan. Jadi saya percaya sebelum kerja-kerja ini dilakukan, proses untuk menetapkan tarikh tersebut telah dibuat beberapa siri perbincangan dan sebagainya. Mungkin bukan pada tahun ini, mungkin pada tahun lepas lagi mereka telah membuat perancangan dan sebagainya untuk memastikan bahawa tidak ada masalah sewaktu korek gali dan sewaktu pemotongan bot pertama ataupun skru pertama dipotong pada flange Swiss valve tersebut. Mereka telah pastikan bahawa everything dalam keadaan yang baik. Dan saya rasa pihak operator ataupun kontraktor kebiasaannya bagi kami, kami akan membuat shop drawing dahulu. Bermaknanya kita tidak mahu ada kesilapan sewaktu memotong pipe tersebut. Dan kebiasaannya akan berlaku masalah sekiranya saiz valve tidak sama dengan tempat yang hendak dimasukkan. Sebab mungkin valve ini mungkin valve yang lama
dan mungkin sekarang size flange to flange dia tidak sama. Jadi mungkin perlu dipotong pipe tersebut untuk masukkan valve yang baru. Tapi ini semua saya rasa pihak operator akan mengambil tindakan, membuat drawing dan sebagainya supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, saya percaya bagi operator sendiri di seluruh Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak, apabila kita membuat satu shutdown yang besar seperti ini, kita akan pastikan setiap tangki-tangki kita berada dalam keadaan penuh. Bermakna, sewaktu kita nak menutup operasi, kita pastikan at that time, contohlah kalau pukul 12 malam tutupan tersebut, 12 malam tersebut, tangki-tangki yang membekalkan air kepada pengguna berada dalam keadaan penuh. Ini bermakna, tidaklah waktu operasi berjalan baru nak penuhkan air sebagainya. No. Apa yang biasa yang akan dibuat oleh operator ialah memenuhkan tangki sebelum kerja-kerja dimulakan. Kemudian selepas kerja dimulakan, sehingga tamat, okay, dan hendak memulakan sebuah operasi, kita akan membuka scour line di mana kita nak pastikan air yang kotor ni tadi akan keluar sehingga bersih, termasuklah angin-angin yang berada dalam pipe tersebut supaya tidak berlaku pipe burst. Selepas kita buat kerja tadi, bila kita buka akan berlaku pipe burst pula. Ini bermakna akan berlaku 2 kali masalah kepada pengguna. Pertamanya ialah schedule tadi, kemudian unschedule pula masalahnya. Jadi apabila berlaku operasi seperti ini, operator akan memastikan dari unit quality mereka akan buat proses scouring sehinggalah bersih dan buat ujian bahawa air tersebut selamat sampai pada pengguna, dan apabila air ini sampai ke tangki, barulah maknanya operator akan membuka air tangki tersebut pada pengguna. Ini maknanya this is to ensure that air yang diproses daripada logi tadi telah sampai kepada tangki simpanan yang telah penuh tadi, dan barulah maknanya air yang dalam tangki ini dilepaskan pada pengguna. Bermakna tidak ada lapse di antara air yang sampai dengan air yang berada dalam tangki. Itulah proses yang memang kita adakan di setiap negeri yang saya rasa bila kita buat proses schedule breakdown ni, kita pastikan bahawa tidak ada berlaku kesilapan. Kita tidak akan buat, maknanya suatu nak buat proses shutdown sampai masa air tidak ada dalam tangki, kita tutup logi dan bila siap baru nak pump penuhkan tangki. No, kita tidak buat seperti itu. Kita pastikan tangki-tangki ini penuh, dan bila air daripada logi tadi yang telah diproses sampai ke tangki, baru kita akan lepaskan air tersebut. Dan pada masa sama juga, kita akan buka semua scour, semua hydrant di kawasan tinggi supaya angin akan dikeluarkan dahulu. Dan apabila air dikeluarkan, kita akan uji air tersebut untuk memastikan kualiti air itu menepati spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak KKM. Itu Puan Punita. Cik Punita. Okay, thank you, Engineer Aziz. So Sharon, you have been patiently waiting and listening the detailed explanation given by Engineer Jalal as well as Engineer Aziz when we are not talking about the unscheduled and pure accidents, especially because a large portion of it is also scheduled, right? So things has been planned very strategically years in advance, and the need for disruption happens because there's absolutely like no other recourse. So, but you dealing with people on the grassroots level, the marginalized group, what is their pain points or pressure points that you see that is actually happens during this water disruption? And, you know, I also as a political activist, right? So what do you think can be done to reduce that pain and pressure point? Because this is absolute necessity. The entire thing, Engineer Aziz just explained the process, right? So it's absolute necessity. But how do you want to close that gap dengan the pain point of this marginalized and grassroots people? Pertama sekali, saya berterima kasih kepada para penganjur kerana menjemput saya untuk malam ni di kalangan barisan panelis-panelis yang cukup hebatlah. Kalau kita lihat dalam kalangan komuniti yang marginal, pertama sekali konteks dia, air ni adalah hak manusia lah. Pertanyaan tu kita kena accept dululah. Tidak kira sama ada seseorang itu adalah orang Malaysia atau sama ada pendatang asing tanpa izin, undocumented, so on. But as long as you're human, water is a necessity and we have to recognize that fact. And impact air kepada komuniti, kita lihat daripada khususnya komuniti bawahan lah, the marginalized group, happens in terms of not only during water disruptions but also during non-water disruption in terms of water quality lah.
I'll start with the water disruption first. Kalau kita lihat kebanyakan golongan very low income, they are actually in a public housing complex, PPRT and so on. Okay, dan maintenance di kompleks perumahan ni adalah sangat-sangat teruk. Okay, sangat-sangat teruk kerana kerajaan negeri melepaskan kepada komuniti tersebut untuk menyelenggara sendiri. Tetapi kebanyakan penduduk di situ, gaji mereka adalah gaji minimum. Ramai daripada situ adalah ibu tunggal atau orang yang sangat tua tetapi tiada persaraan. So mereka tak ada pendapatan, mereka tak mampu bayar 200-300 sebulan. Okay? So apabila penyelenggaraan di situ teruk, you akan nampak tangki rosak, ada yang tangki bocor, okay? Ada yang pipe yang tidak diselenggara sejak kompleks itu dibina dan sebagainya lah. Okay? And apa yang akan berlaku apabila berlaku pecah pipe, tangki is not working. So it's a direct water connection from the pipe. So the moment there's water disruption, they lose water immediately. Okay? Dia jauh berbanding dengan orang yang duduk contoh di Glades Putra Heights atau di Rimbayu, Kuala Langat and so on, where there you'll have some sort of localized water storage dalam taman tu, atau mereka berkemampuan untuk beli tangki lebih besar, they can have some sort of buffer. But the lower income community, mereka memang tak ada that buffer. They don't have that ability to pay for it also at that time. Okay, and in most apartment PPR pun, mereka tak ada ruang untuk install tangki also. Okay, so apabila berlaku water disruption, what kind of challenges they faces? Pertama sekali kita boleh lihat kebanyakan keluarga yang ada bayi. Mereka low income community, mereka tak guna lampin pakai buang. They don't use disposable diapers. They use lampin kain. Lampin kain sebab mereka tak mampu beli. Apabila tak ada air, mereka terpaksa beli lampin guna pakai, which is considerably expensive for their salary. Okay, so this becomes an additional cost for them. And ramai low income community, mereka memang tak ada savings. So dia terpaksa mungkin berhutang dengan abang, dengan jiran or something like that, you know, just to buy the diapers because they cannot wash it anymore. And kita lihat kepada wanita, apabila mereka pada ketika itu mungkin ada haid, mereka tak mampu boleh membersihkan diri mereka dengan elok, they become less confident, they tend to take holiday, and this kinds of thing happen because the inability to wash themselves. Okay, and this is the fact that happens on the ground. Okay, and then rata-rata penduduk Malaysia adalah orang Islam. Mereka kalau beberapa jam, okay, you the water storage at the kolam tu okay, but if it lasts more than a day, mereka tak ada air untuk ambil air wuduk, so ini mengganggu upacara agama mereka and so on, you know. Okay, so these kinds of things you will actually see, and the issue becomes if it lasts more than a day. Makin lama dia punya water disruption, the worse it becomes. Okay, so this is largely in low income communities because mereka memang do not have the financial capacity to hold for the buffer. Okay, and satu lagi kalau kita lihat, this is very only unique to Johor, Selangor and Penang in high rises. Apabila penyelenggaraan tidak dilakukan, lift rosak and mereka tak perlukan air, mereka perlu turun beberapa tingkat untuk pergi pada lori air. And mereka akan angkat baldi air itu beberapa tingkat naik atas sebab lift tak ada. And this becomes worse kalau mereka adalah orang tua. And kebanyakan beban kita lihat untuk ambil air jatuh kepada wanita. Okay, jatuh kepada wanita. Laki tak tahu mana dia pergilah. Okay, so the women will be carrying multiple stories going down, and they'll have to carry multiple stories with the full bucket. Dia akan naik bertingkat-tingkat, you know. I'm not talking about 2-3 tingkat. I'm talking about 12 tingkat, 13 tingkat untuk bawa naik kepada rumah, you know. Okay, so ini adalah impak kepada ground, and the poor are very, very marginalized on it. Now, when kita lihat pada water quality, kebanyakan kawasan-kawasan lama, pipe-pipe mereka masih belum berubah, especially maybe in some areas. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak maupun negeri, tapi banyak pipe di banyak negeri atau bandar-bandar lama tidak diselenggara, dia sangat teruk. Kita ada juga di banyak PPR dan juga apartment, pipe dia sangat kotor. So air yang keluar daripada itu adalah sangat kotor, mereka tak boleh minum. Okay, kita kata kalau walaupun mereka mendidih air tersebut, mendidih air pada 100 darjah Celsius hanya membunuh kuman, tetapi dia tidak menghilangkan tanah atau the other soil water. Okay, and it's undrinkable. So now you imagine kalau mereka guna air yang berkotor tu, yang ada soil tu, yang ada tanah tu untuk basuh sayur-sayur, untuk mandi, untuk minum. So apakah impak kesihatan kepada mereka? Okay, kita boleh lihat dalam beberapa kajian kajian yang dilakukan oleh United Nations few years ago in terms of child starting, okay, and there is a direct correlation in terms of
water cleanliness as well as child stunting. Okay, ramai kanak-kanak miskin yang duduk di kawasan-kawasan yang tidak mendapat air bersih. Kita boleh lihat bahawa mereka have very poor performance di sekolah. Tidak kira dari segi akademik maupun dari persukan. Okay, because water and nutrition are very important for child growth. When both of these are compromised, their intellectual and their physical will be jeopardized and they cannot perform well. So it is not the child is actually easy, but it's because physically they are impacted because of the water quality as well as nutrition, and this does not capture in any form of KPI, all right, and we cannot actually see them until it becomes a very pertaining problem. Okay, kita hanya nampak ni selepas kita lihat dalam satu sampel yang besar kenapa ramai kanak-kanak daripada satu kawasan atau daripada satu PPR dan satu kompleks ni semua pendek saja. Dia sekolah menengah tapi semua dia pendek. So you know there is a stunting going on. And you see hair thinning, okay? Rambut kanak-kanak remaja berumur 14 tahun, 15 tahun dia mula gugur. Something which is very abnormal, and then kita tahu air yang dia mandi dia tak bersih. Okay, so all of this has a direct correlation. Unfortunately, there has no been a medical study that have been done, but we can definitely correlate and that should be done. And saya menyeru kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia untuk mengambil satu posisi untuk mengquantify the impact of water quality on the lower income. I think we really need that, and then only kita boleh address. Okay, so how do we deal with it? Sekarang kita tahu ini masalah dia. Okay, masalah gangguan air, saya rasa it's a kebarangkalian. There is, kalau sesiapa menjanjikan kata bahawa masalah gangguan air tak boleh berlaku, jangan percaya. There will always be water interruption. How do we minimize the impact? How do we address that impact? That's important. So it's a probability kind of thing. Okay, few things yang kita boleh buat adalah memastikan what we known as a localized storage. Kita tengok macam banyak apartment kompleks sekarang, khususnya high-end apartments, they have storage tanks for 2 to 3 days. So when there is water, mereka tak impact. Banyak bandar-bandar township baru yang dibeli oleh pemaju-pemaju besar seperti di Setia City, di Rimbayu and so on. They have localized water storage, So if there's a water cut, they don't feel impacted because they have the storage capacity for few days. So these kinds of localized storage will reduce the impact overall. But this kind of localized storage tak ada di kawasan-kawasan yang marginalized group, di PPR, di pantai, kita tak nampak. Okay, even the tanks on this PPR complex, they are quite poorly maintained. And kebanyakan kalau kita tanya alasan siapa kadang-kadang pihak berkuasa tempatan, Majlis Bandaraya, dia akan tunding jari pada negeri akan tunding jari pada pengurus air, so it goes around, and when no one takes responsibility, it keeps on decaying lah. Okay, so someone has to take responsibility first on this low-cost communities punya housing complex and fix it. The moment kita solve that, I think we will solve a lot of problem. Sebab sekarang walaupun you tengok di banyak kawasan-kawasan di Selangor, walaupun ada gangguan air, banyak orang middle income and high income dia tak terasa. Because they can either have their own additional storage and they will have a local community storage and so on. Mungkin ramai orang yang kalau pergi di Lebuh di Selangor, dia boleh nampak satu mushroom yang besar milik air Selangor and so on. So that is the localized storage I'm talking. And in low-income community, they are very highly dense. Walaupun mereka menggunakan air sangat kurang per capita, tetapi jumlah penduduk di satu apartmen itu sangat tinggi. So that is the thing we should do. And one thing yang saya rasa kebanyakan pengurus air kena buat adalah improve your response time apabila berlaku unscheduled pipe breakdown and so on lah. And rakyat juga perlu memainkan peranan besar. Perlu menjadi mata kepada syarikat air kerana apabila berlaku kebocoran, ramai daripada kita tidak melaporkan. And sehingga dia menjadi sangat teruk dan bergalon-galon air hilang, baru orang akan perasan. So the moment you see breakage, air pipe bocor, mohon maklumkan kepada syarikat air tersebut untuk mereka baiki secepat mungkin sebelum kita kehilangan air yang sangat berharga. So itu pandangan daripada saya. Terima kasih. Thank you, Sharon. So I nak bawa this actually on a few things here. You raise multiple point. Sebenarnya one of the panelists yang kita jemput pada hari ini adalah daripada Kementerian Kesihatan, tetapi I just found out
we found out last week that he's retiring, dia bersara, so or anytime going to retire, so they are unable to come. So actually the question berkaitan dengan quality, correct me if I'm wrong, Engineer Jalal, I think yang berkaitan dengan quality air will soon to be MOH punya tanggungjawab ya, Engineer Jalal. If you can share a little bit on the Akta Air Minuman Selamat, is that? Okey, Nita, terima kasih. Sebenarnya banyak benda yang dimaklumkan oleh Cik Sharon tu memang itu keadaan yang berlaku lah buat masa sekarang. Itu cuma di pihak SPAN, sebenarnya SPAN ni macam National Drinking Water Quality Standard, we call that. Ini adalah di bawah KKM, Kementerian Kesihatan, tetapi SPAN juga ada akta yang berkaitan perkara tu, jadi overlook on that. Tapi kita guna pakai standard tu KKM. Cuma sekarang ni buat masa sekarang SPAN adalah bertanggungjawab sampai kepada meter pengguna. Jadi bila di dalam kawasan, contoh JMB, betul lah itu yang benda tu di bawah JMB, di bawah Kawaslia pihak PBT sebagai pesuruhjaya bangunan. Dan sebenarnya SPAN ada sedang merangka satu, kita kata satu kaedah ataupun peraturan untuk memastikan setiap paip dalaman ataupun tangki air dalaman itu diselenggara mengikut tempoh-tempoh tertentu. Jika peraturan tu digazetkan ataupun diluluskan, baru SPAN boleh mengambil tindakan lah sekiranya tidak diselenggara. Cuma isu berbangkit tadi, dia tak cukup dana untuk selenggara. Kita cuma boleh ambil tindakan sekiranya tidak diselenggara. Jadi isu macam itulah telur dengan ayam. Jadi pada saya isu ni perlu dilibatkan pelbagai agensi yang terlibat lah. Ya, saya rasa kalau sebenarnya the bahagian yang the maintenance part memang saya rasa memang SPAN is coming up with a regulation or regulation. Cuma masalah dia is actually affordability, kemampuan the PPR kan, ataupun kumpulan-kumpulan yang di pinggir lah, consider like all this marginalized group. I think probably we should have, if I know this will be one of the concern, we should have Jabatan Perumahan Negara or even the Infra Exco from negeri, to see whether they have a dana created to support this kind of group, because eventually it boils down to somebody kena bayar that perkhidmatan. So that is one challenge. And another thing is I would like to bangkitkan is on this, thank you for raising on the consumer obligation to report. Bukan, sometimes I think masyarakat Malaysia, the moment dia dengar report tu, dia ingat dia complaint box. Actually tak, kalau dia report, dia memaklumkan dengan lebih awal supaya daripada air beratus liter, berjuta liter going out, new reporting early. So I think this is maybe our Malaysian way. Mereka risau kalau report nanti orang ingat you selalu suka complain, you complain box. I think maybe that's one of the thing, maybe culturally lah, our budaya is something we have to do about it. It will be conversation for siri ketiga actually. We will have a third series, we are talking about consumer advocacy and all those things. But I would like to actually probably point this question kepada Engineer Aziz, is on the response time. When you decide, I know dia ada banyak band consumer yang terpaksa di-deal with waktu ada disruption kan, tetapi how you decide your response time kepada each of these group? Do you have like specific group yang akan mendapat bantuan lebih awal? Kalau begitu, apa kaedah dia? Atau dan pada masa yang sama ada SPAN actually mengenakan KPI juga ke on the response time tu? Maybe Engineer Jalal and Engineer Aziz can share a little bit on that. Terima kasih Cik Punita. So pertamanya saya mungkin saya respon dulu yang Cik Sharon tadi berkenaan dengan di bangunan yang bertingkat tadi. Sebenarnya macam seperti Cik Jalal, Engineer Jalal beritahu tadi bahawa kawasan-kawasan ini diselenggarakan oleh pihak ketiga, yang mana kadang-kadang bagi kami sebagai operator bekalan air juga, apabila kita telah memulihkan bekalan air, apa yang menyedihkan kadang-kadang sistem di rumah pam mereka sendiri itu pun tidak berfungsi dengan baik.
ada yang cuma satu pump sahaja ada, bila kita run, dia tripping sebab perkara-perkara ini tidak diambil berat. Jadi begitu juga dengan sekolah-sekolah. Jadi bila kita pergi, kadang-kadang pump mereka tidak berfungsi, mereka bypass the system. Jadi bila bypass the system, pada masa tekanan yang okey, mereka boleh dapat air. Tapi bila berlaku gangguan, of course kita perlukan pump tersebut untuk meningkatkan tekanan ke tangki perkhidmatan di sekolah tersebut. Okay. Jadi seperti Cik Punita beritahu tadi, adakah SPAN mengenakan KPI kepada kami, operator, untuk memastikan respon itu cepat? Ya, memang ada. Dan SPAN menetapkan sebagai contoh, mana pipe bersaiz berapa mesti disiapkan tempoh 24 jam. Jadi ini adalah satu KPI yang memang setiap operator perlu mengetahui perkara tersebut. Sekiranya tidak, kita kena memastikan kepada SPAN bahawa apakah yang berlaku selepas itu. Untuk makluman Cik Punita sendiri, macam kami di Pahang, kami memang memaklumkan kepada pihak SPAN cawangan negeri setiap notis-notis tidak kira berjadual atau tidak berjadual. Ini bermakna pihak SPAN di negeri sendiri pun memantau setiap operator adakah mereka mengambil tindakan yang secepat yang boleh bagi memastikan gangguan perkara ini dapat dipendekkan. Jadi kita akan ada satu grup, contoh di Pahang ni sendiri kita ada pipe dan SPAN. Yang mana dalam grup tersebut akan ada pegawai-pegawai dari SPAN negeri dan juga pengarah cawangan timur. Ini bermakna kita tidak boleh maknanya simply kata bahawa kita tidak ada pemantauan, tidak. SPAN sendiri akan memantau dalam grup tersebut notis yang kita keluarkan tidak berjadual. Contoh pipe bersaiz 300 mm pecah. Dan mereka akan memantau sama ada pipe ini telah dipertindakan atau tidak. Mereka akan bertanya dalam grup tersebut apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi bagi pengguna-pengguna, operator perkarangan air ini sentiasa dipantau bukan sahaja pihak SPAN tapi juga KKM dari segi kualiti. Ini bermakna air yang sampai pada pengguna sentiasa dipantau bagi memastikan kepentingan pengguna itu didahulukan. Kalau SPAN tadi adalah dari segi operasi bekalan air sendiri, manakala KKM adalah kualiti bekalan air itu. Jadi bagi kami di operator bekalan air, kami juga adalah pengguna. Kami juga adalah pengguna. Jadi semestinya kami juga ingin memastikan bahawa air yang sampai kepada kami itu menepati dari segi kualiti dan juga kuantiti. So saya rasa saya menjawab soalan Cik Punita tadi. Ya, terima kasih Engineer Aziz. But talking about the KPI, Engineer Jalal, boleh ke ada tak sebahagian daripada KPI itu menetapkan kepada kawasan-kawasan yang kurang kemampuan, bukan untuk memperbaiki, yang talking about memperbaiki 24 jam tu pun dah cukup ketat lah. Contohnya untuk sampaikan this what is that the water tankers, nak sampaikan water tankers kepada kawasan PPR, high rise and all those things. Ada tak KPI berhubung dengan perkara macam tu dikenakan atau is it something yang SPAN willing to look at? Okey, terima kasih Puan Punita. Sebenarnya itu salah satu kawal selia kita adalah kepada operator lah tadi. Kita menetapkan KPI kepada semua operator di bawah kawalan kita, termasuk di Labuan. Dan salah satunya adalah respon times tadi, respon times untuk jenis-jenis pipe dari 200, 300 dan sebagainya. Dan tidak melebihi 24 jam. Biasanya kita bagi. Walaupun pipe yang paling besar, sekiranya pecah. Cuma untuk tanker, bantuan tanker, bila berlaku kita kata gangguan secara berjadual, sememangnya kita akan semak mitigasi plan, mitigasi dari pihak operator. Apabila dia mengukakan permohonan, kita akan semak, kita panggil buat perbincangan. Contohnya macam yang berlaku hari inilah. Pihak Air Selangor menyediakan 30 tanker untuk ke tempat-tempat yang kritikal dan juga ke tempat yang rumah-rumah perumahan macam inilah. Cuma kita tidak menyediakan pam-pam untuk naik ke tingkat 12 ataupun ke tingkat 10 dan sebagainya. Memang, tapi tanker akan digerakkan untuk kawasan kritikal yang mustahak seperti dialysis center, hospital dan rumah sakit dan places of worship dan sebagainya lah. Atau jika ada kematian
dan sebagainya. Sentiasa standby perkara tersebut. Nak tanya sikit Engineer Jalal, ada tak apa-apa polisi atau strategi yang SPAN tengah rangka atau cuba diperkenalkanlah kepada industri untuk kurangkan lagi gangguan bekalan air ni? Bukan sekadar untuk paip pecah lah, because paip pecah is one thing, and then especially not on the penyelenggaraan. I think penyelenggaraan very much berkaitan dengan tarif ya, especially untuk Pahang. Saya rasa nanti Engineer Aziz lah kena cerita lah tarif Pahang ya. So I think itu adalah satu lagi cabaran, Mr. Sharon. That's another challenge. I think I do not know I think tarif dekat Pahang tak naik lebih lama daripada your age, likely, you know. So I think that's another huge challenge because the value of air tu tidak dinilai kepada value yang sebenar. So yang paling terasa adalah the low income group. Yang paling terasa tu memang low income group. So something need to be done. Tapi saya nak tahu Engineer Jalal, whether ada ke policy atau strategi baru yang SPAN nak introduce kepada industri untuk kurangkan these challenges. Memang especially on quality. Memang ada Puan Punita. Perkara ni memang dirancang oleh pihak SPAN dan juga melalui pihak KASA sendiri. Kita ada program jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk air bersih ni adalah keperluan setiap orang lah, right to clean water, right? And then dari segi kualiti cakap tadi sebenarnya kita kalau boleh cadangan kita pada masa depan supaya tiada disruption berlaku kalau boleh ataupun seminima mungkin. Tetapi seperti Cik Sharon bagi tahu tadi, itu kemungkinan tak berlaku lah. Biasanya paip yang kecil akan pecah juga setiap masa disebabkan tekanan yang tinggi ataupun disebabkan pihak ketiga yang korek sana, buat pembinaan dan sebagainya akan memecahkan paip yang kecil. Tapi paip yang kecil kesannya tidak besar. Cuma untuk program jangka panjang kita, macam pihak KASA pun mengharapkan, sekarang kita tengah develop UTG Uniform Technical Guideline untuk keseluruhan dari aspek dari peringkat perancangan sehingga kepada distributable water, distribution pipe kepada pengguna sampai ke meter pengguna lah. Jadi kita cuba masukkan perkara-perkara yang boleh mengelakkan gangguan berjadual berlaku dan dalam masa yang sama menyebabkan gangguan besar kepada pengguna. Ini seperti kita salah satunya interconnection pipe, interconnected pipe antara loji-loji rawatan air yang terlibat dan juga antara negeri ke negeri. Kita panggil grid water. Grid water ni telah disebutlah di dalam pihak YB Menteri, KASA sendiri ada sebut perkara tu supaya benda tu dapat mengelakkan perkara ni dari berlaku lah. Cuma isu sekarang ni isu funding lah. Puan Punita pun tahu industri air ni adalah industri yang agak miskin dan pihak federal terpaksa mengeluarkan ataupun membantu pihak-pihak negeri atau operator ni dari segi bajet lah. Sebab sekarang ni pun pihak federal telah membantu memberi kita panggil untuk mengurangkan NRW. Bila mengurangkan NRW ni, volume water tu akan bertambah. Itu yang penting. Kita tak perlu membina loji baru dan kurang infrastruktur untuk loji. Dan pihak federal telah mengeluarkan belanja untuk perkara tersebut yang kita letak dalam dua kategori, iaitu pendekatan 1, pendekatan 2. Yang pendekatan 1 ni, pihak Kerajaan Persekutuan telah mengeluarkan belanja bagi terus kepada negeri-negeri yang menghadapi masalah yang agak tinggi dari segi paip pecah dan sebagainya, termasuk negeri Pahang salah satulah daripadanya.
Dan untuk pendekatan dua ini, kerajaan persekutuan akan membayar balik, memberi pampasan sekiranya pihak operator dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, akan memberi pampasan sebanyak 50% ataupun sehingga 75% daripada perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membaiki paip-paip uzur dan paip pecah dan sebagainya. Okay, thank you, Engineer Jalal. So at least there are things that is happening. One is in terms of the guideline, design guideline, UTGs, new UTGs, improvised version. Another one is capital support. And saya rasa macam when come to the perkhidmatan from the daripada loji rawatan air sampai ke rumah, there's plenty of things that is happening. And pretty much masalah within ni boleh dikontrol lah in that sense. Maksudnya dari segi diberi capital yang mencukupi, kalau boleh tarif dinaikkan kepada pihak-pihak yang mampu, pihak-pihak yang mampu bayar based on affordability. So I think a lot of quite a large number of group mampu bayar lebih tinggi daripada apa yang mereka tengah bayar sekarang, and as well as good design guidelines and enforcement. But I also want to look into the water source, because that's another challenge, new challenge that we are facing. Before we move to that, there's a question daripada participant, Engineer Ramli, he's asking, maybe Engineer Aziz can respond to this. Kebanyakan kebocoran air berlaku pada collar joint, especially mild steel yang pipe-nya bersaiz lebih daripada 600 mm diameter. Adakah ini disebabkan kualiti kerja yang yang kurang memuaskan? Atau span pengurus air perlu tingkatkan kualiti collar joint. So is it berkaitan dengan kualiti kerja atau kualiti bahan? Saya rasa itu yang disoalkan. So Engineer Aziz or Engineer Jalal, anyone, either one of you? Okay, Engineer Jalal mungkin boleh respon ke ini. Ya, saya respon. Sebenarnya ialah betul itu, mungkin pada saya pembinaan sesuatu pipe ni yang besar, mild steel lah yang dia sebut tadi. Mild steel tu maknanya pipe yang standard diguna pakai pada masa kini. Jadi supervision tu perlulah, saya rasa perlu diperketatkan, dan benda tu adalah di bawah tanggungjawab pihak konsultan, dan pihak SPAN sebenarnya melantik pihak operator sebagai CA, Puan Punita pun tahu, sebagai agensi perakuan yang akan meluluskan kerja-kerja tersebut mengikut spesifikasi yang diluluskan di bawah UTG lah. UTG itu sebagai guideline untuk diikuti dan dipatuhi. Jadi perkara tersebut kalau berlaku dalam tempoh masa yang singkat, kurang dari 20 tahun, mungkin ada isu-isu lain lah yang berlaku dari segi pihak konsultan, pihak perunding yang tidak melakukan kerja pengawasan yang betul. Dan satu lagi mungkin isu tanah yang terlibat, tanah yang terlibat seperti di Kelang. Ini berlaku di Kelang, dia jenis marine clay atau sebagainya, yang perlu mematuhi spesifikasi tertentu sebelum melaksanakan kerja penggantian pipe atau pemasangan pipe. Dan tidak semestinya kalau kata di Kelang tu marine clay tidak sesuai untuk mengguna pakai mild steel pipe. Jadi mungkin pipe yang jenis lain banyak yang diluluskan oleh SPAN juga boleh diguna pakai, cuma harganya lebih tinggi. Itu yang berlaku lah. Okay, thank you Engineer Jalal. So I think I take another one more question daripada Facebook ya. First, I think daripada Hizam Hassan, punca gangguan air biasa dikait dengan pipe pecah disebabkan pipe sedia telah lama dan usang. Apakah pandangan SPAN dalam mengurangkan NRW? Okay, tadi Engineer Jalal dah jawab ya. So actually federal government is giving direct capital funds kepada kerajaan negeri to actually improvise. So I think Hizam, that question has been answered. Another one is soalan daripada Pakcik Bawang. Pakcik Bawang tanya, saya tengok banyak saluran air melalui bawah jalan raya. Kalau letak tepi jalan, tak boleh ke? Dia tanya. So I think this is... so I think I give this Engineer Aziz. So what do you maybe you can just give a quick
explanation. I think this is important question, yeah, Pak Cik Bawang. Thank you for asking, because public need to know there is a science and engineering dalam this thought process. Maybe Engineer Aziz can help us. Terima kasih soalan daripada Pak Cik Bawang tadi. Sebenarnya pada waktu pembinaan pipe-pipe ni kita telah menetapkan bahawa semua pipe berada di ROW, iaitu di hujung jalan. Okay, pada masa itu kalau kita lihat kebanyakan jalan ni dia ada road shoulder. Bermaknanya selepas premix itu dia akan ada laterite, rumput sebagainya. So di sinilah kita akan letak utility, pipe dan sebagainya. Tetapi memandangkan apabila hari demi hari berlaku pembangunan di kawasan tersebut, jalan-jalan ini akan dilebarkan, mungkin disebabkan oleh masalah lalu lintas yang sesak sebagainya, menyebabkan pipe-pipe kami yang sebelum ni pasang di tepi jalan telah ditutup dengan premix. Dan apabila berlaku ini, masalah yang berlaku ialah pada siang hari, kereta-kereta akan melalui jalan-jalan yang telah dilebarkan ini, dan pada malamnya pula biasanya akan berlaku lori-lori, pakcik-pakcik lori ni akan parking pula di side table yang telah dipremixkan tadi, menyebabkan beban ini telah menekan pipe-pipe. So kita kena faham bahawa apabila ada beban di atas pipe ini, dia akan membuatkan pergerakan kepada pipe tersebut. Itu akan menjawab kepada soalan yang telah ditanya tadi bahawa berlaku kebocoran kepada pipe MS di sambungan. So tekanan yang diletak oleh lori-lori dan juga kenderaan melalui jalan tersebut, yang mana sebelum ini sepatutnya tidak dilalui oleh kenderaan pun sebab dia di road shoulder. Tapi bila telah dipremix, menyebabkan kawasan ini telah terganggu dengan beban-beban yang tinggi. Jadi memang sekarang ni memang tidak ada lagi dah road shoulder. Kalau kita lihat di mana-mana tempat sekalipun, di taman-taman sendiri pun, untuk memudahkan PBT tidak memotong rumput, dia akan buat drain to drain tu, maknanya dia akan siapkan dengan premix sekali. So ini menyebabkan bahawa bila berlaku kerosakan pipe, ianya amat membebankan pihak operator lah, kerana mengorek premix sebagainya. Contoh kalau rumah Cik Punita sendiri, pipe kompat yang mesin inci terbocor, proses yang sama, maknanya kita akan mengorek pipe tersebut. Selepas mengorek, kita akan membaiki jalan tersebut, dan jalan tersebut akan diserah pada kami untuk membaiki sehinggalah ada turapan baru dibuat. Selagi kita turap, memang dia takkan homogeneous, bermakna akan berlaku menapan. So bila berlaku menapan, kami terpaksa ulang semula tempat tersebut untuk menampan lagi sehinggalah jalan itu betul-betul kemas. So bayangkanlah untuk satu rumah pipe seinci kita membelanjakan hampir RM2,000 hingga RM3,000 untuk kebocoran kecil itu saja tadi. So ini membebankan pihak operator lah apabila berlaku konsep drain to drain oleh pihak PBT. Tapi PBT sini ada alasan mereka, iaitu untuk mengurangkan kos pemotongan rumput di kawasan perumahan. Cik Minta. Okay, thank you Engineer Aziz. So with that, Puan Aslina, actually what I'm thinking is sebagai badan kawal sedia sumber air, of course bila berlaku gangguan water disruption ni, kita biasa berkaitan dengan quality, water disruption due to quality sumber air. Kita hanya setakat ni kita bincang bab yang potable water saja. Tapi pada saya, when come to quality punya effect pada sungai, yang affected adalah banyak sektor kan, agriculture, aquaculture, ekosistem, ekologi sungai itu sendiri banyak yang terganggu. Dan on top of it, hydropower walaupun dia tak terganggu, tetapi mereka adalah one of the competing sector juga untuk dapatkan air, right? So how macam badan kawal sedia air macam seperti Luas organize your focus, bagaimana nak ensure every sector punya keperluan tu terjaga. Because right now yang banyak kita bincang ataupun selalu dibincangkan adalah apabila berlaku gangguan bekalan air kepada quote-unquote manusia. But as Luas, you jaga everything. How you organize you punya competing sector ni? Terima kasih Cik Bonita. Boleh dengar saya ke? Boleh dengar. Okey. Seperti yang kita maklum tadi saya maklumkan bahawa Luas adalah satu agensi yang telah ditanggungjawabkan untuk menguruskan sumber air. Kalau dikira sumber air itu adalah suatu aspek yang dilihat dari sangat luas. Di mana kalau lihat kita tengok sumber air itu termasuklah sungai, tasik, kolam, kawasan tanggungan empangan, air bumi, even groundwater untuk sumber air. So dalam hal ni dari segi pengurusannya sumber air ini, kita lihat secara
holistik. Maksudnya kita kena lihat secara overall, because sumber air adalah bukan sahaja gunaan untuk manusia, tetapi ia adalah juga digunakan ataupun bukan sumber utama bagi kita punya ekosistem. Tidak dinafikan ya, pelbagai sektor adalah amat bergantung kepada sumber air ataupun raw water ini, yang mana di pihak luas ya, selaku Badan Kawasan ataupun yang menguruskan sumber air negeri, kita diperuntukkan enactment, dan dalam enactment itu telah menggariskan supaya kita mengawal dari segi kuantiti dan juga kualiti air. Okay? So dalam hal ni, kaedah yang diguna pakai adalah kita menggunakan pendekatan secara bersepadu dan kita lisenkan untuk semua premis-premis ni. Maksudnya kalau aquaculture, berapa banyak dia ambil air untuk tujuan penternakan ikan dia. So dalam hal ini kita mengawal sebenarnya dari segi aspek kuantiti. Because setiap sektor tu ada keperluan masing-masing. Termasuklah untuk bekalan air, termasuklah daripada aquaculture, termasuklah kalau kata ekosistem ya, contohnya di Sungai Selangor, kita ada klip-klip dekat Kampung Kuantan. Saya rasa adalah satu tempat yang agak masyhur lah, banyak yang kita pergi because of dia adalah tourism pelancongan. Yes. So dalam hal ni pihak luas kita mengawal dari segi pelepasan environmental flow ataupun dari segi aliran untuk keperluan ekosistem. Kita ada barrage di Bestari Jaya yang mana kita memastikan bahawa air yang cukup untuk semua intake bekalan air, at the same time air yang boleh dialirkan ke hilir itu juga cukup untuk tujuan ekosistem. So dalam hal ini, dengan adanya pengurusan secara holistik ataupun bersepadu ini, kita dapat allocate, orang kata kita dapat buat water allocation untuk environment, untuk semua sektor industri, untuk bekalan air untuk manusia, dan perkara ini dapat kita balancekan. Di samping itu ya, dengan pelesenan dan juga kita kawal kuantiti ni, actually kita kawal juga kualitinya. Because saya percaya setiap air yang kita abstract turut sama lepas diguna akan dilepaskan. So ia akan kembali semula kepada sumber air. So dalam hal ni kita dengan adanya pelesenan ya, kalau di luas kita ada pelesenan dan charge absorpsi air, dan kita juga kebenaran bertulis untuk aktiviti kita yang melibatkan sumber air. Contohnya kalau bina jambatan, kita bina crossing path, aktiviti di kawasan reserve sungai, yang mana itu semua adalah dikawal dari segi aspek kualitinya di bawah kebenaran bertulis. Dan untuk makluman juga untuk sebarang pelepasan efluent, kita contohnya seperti pencucian pasir juga dikawal dari segi kuantiti dan juga pelepasan efluentnya lah. Itu antara beberapa perkara ataupun aspek yang mana menggunakan air yang kita kawal dari segi kuantiti dan kualitinya. Okay, so kalau Puan Hasina boleh explain sedikit on that environmental flow. Adakah environmental flow tu hanya melibatkan kuantiti air atau paras air sungai ataupun juga melibatkan kualiti air sungai itu? Okay, terima kasih Cik Bonita. Dalam hal ni untuk environmental flow, actually dia akan cover both. Maksudnya dari segi kuantiti dan juga kualiti. Dalam hal ini kita sedia maklum kita punya ekosistem ni actually very sensitive. Kita tak nafikan bahawa keperluan air itu adalah penting bukan sahaja dari aspek kuantiti dan juga kualitinya. Sebab kita dapat tidak nafikan ya, di negeri Selangor kadang-kadang kita ada banyak air, tetapi kita tak boleh abstract air itu because kita ada masalah pencemaran. So pencemaran ni bukan sahaja memberi kesan kepada kita dari segi untuk abstract air ni sebenarnya, tapi dia juga memberi kesan kepada sumber ekosistem seperti ikan-ikan yang kita dapat. Kadang-kadang kita nampak kenapa ikan timbul, tengok kan, kita dapat aduan kadang daripada nelayan. Perkara itu because of masalah kualiti air. Biasanya untuk ekosistem ya, usually kita dapati kalau DO tu rendah akan menyebabkan masalah kepada ekosistem kita. Dan biasanya DO yang tinggi lebih daripada 3 adalah sesuai untuk in terms of ekosistem air lah, untuk dia meneruskan kehidupannya lah. Okay Puan, so one key thing is there's banyak perkara yang sedang dilaksanakan atau telah dirancang untuk dilaksanakan oleh luas, terutamanya melibatkan kualiti sumber air. But I'm wondering, what is your challenge, actually, what is your cabaran to actually bring all these things together to avoid sebab kita tak cakap mengenai the environmental flow yang dibenarkan, right? But I think a lot of gangguan yang berlaku adalah sudden disruption, illegal discharges of sudden disruption kan. So what is actually luas punya challenge actually, cabaran, atau maybe it's also an opportunity to call out bantuan
if just like macam engineer Aziz and Sharon also mentioned about when consumer do not report, kita nak consumer report, right? So maybe it's an opportunity to call out, share your cabaran and what you are going to call out. Okey, terima kasih Cik Punita. Saya tak nafikan ya, dalam sektor pengurusan sumber air ini adalah satu cabaran yang amat getir lah sebenarnya. Sebab kita membekalkan air mentah itu adalah bagi tujuan human need. It's basic need untuk air kan sekarang ni. So means satu cabaran yang amat besar ialah antaranya ya, kalau kita dapat kongsikan ya, kita ada beberapa perkara ataupun disruption yang berlaku di negeri Selangor disebabkan masalah isu-isu daripada kawasan persempadanan. So untuk makluman di negeri Selangor kita ada 7 lembangan sungai yang mana tahu kita sedia maklum bahawa Sungai Selangor adalah penyumbang terbesar lah, iaitu lebih 60% bekalan air di negeri Selangor, dan seterusnya kita ada Langat dan juga Kelang lah untuk main lembangan sungai. So untuk makluman di kawasan lembangan Langat sebenarnya kita ada juga Sungai Semenyih sebagai anak sungai utamanya. Dan di kawasan tersebut sebenarnya beberapa anak sungainya adalah daripada negeri persempadanan kita. Ada beberapa perkara, contohnya insiden yang berlaku pada tahun lepas sebenarnya, pada Oktober tahun lepas. Kita dapati terdapat pembuangan sisa yang telah menyebabkan kesan bau kepada sumber air. Itu berlaku di negeri persempadanan kita, tetapi impaknya diterima oleh negeri Selangor. So dalam hal ini kita kita bersama-sama dengan negeri persempadanan kita untuk mekanisme kawalan. So bila berlaku satu insiden itu, kita ada platform. Di negeri Selangor kita ada Jawatankuasa Kecemasan Pencemaran Sumber Air Negeri Selangor yang mana dipengerusikan oleh YB Tuan Hilo Sian, iaitu Export Environment, yang telah memainkan perannya. Yang mana kita bersama-sama dengan pihak Badan Kuasa Air Negeri Sembilan, pihak JAS, untuk kita kena pasti apakah sebenarnya punca yang telah menyebabkan berlakunya insiden dan memberi impak kepada bekalan air kita di Negeri Selangor. Jika kejadian itu berlaku di luar kawalan kita, tetapi kesan tu diterima kepada Negeri Selangor. Dan saya tak nafikan pada tahun yang lalu, kita mengalami masalah pencemaran bau dalam air mentah. Saya rasa mungkin bau dalam air mentah adalah satu cabaran pada kita sebab kerana bau tu adalah sangat subjektif pada kita. Mungkin Cik Punita ada bau, saya bau. So this is very subjective dan kita punya teknologi yang terhad untuk kita kesan concentration of bau itu. Dan memberi kesan pula kepada processing. Kita memberi kesan kepada kita punya bekalan air. That's the thing, walaupun kita ada volume yang banyak, tetapi jika kita dapat kawal dari segi kualitinya, kita tak dapat nak bekalkan kepada pengguna. That's the one of the cabaran is antaranya adalah pencemaran bau dalam air mentah lah pada masa ini, dan juga isu-isu di kawasan persempadanan yang kita perlu bekerjasama dengan erat lah dengan pihak negeri. Dan alhamdulillah pada masa ini negeri-negeri persempadanan kita sama ada di negeri Perak untuk Sungai Bernam dan juga negeri Sembilan, alhamdulillah mereka memberi kerjasama yang padu untuk bersama-sama kita menyelesaikan masalah-masalah pencemaran yang berlaku di kawasan persempadanan. Just a quick one before I move to Sharon, right? Kalau pencemaran import ni yang berlaku, punca dia di luar sempadan, katakan in this case Selangor kan, luas masih lagi boleh ambil tindakan ke atas orang yang mencemarkan katakanlah di negeri Sembilan lah, negeri Sembilan, tapi luas sebagai badan berkanun di bawah negeri boleh ambil tindakan ke atas the polluter atau tidak? Okey, terima kasih atas soalan tu. So untuk makluman enakmen luas ni hanya berkuat kuasa di kawasan negeri Selangor sahaja. So means mana itu sekarang ni kita perlukan koordinasi bersama dengan negeri persempadanan kita supaya mereka akan membantu kita mengambil tindakan. Sebab kuasa kami hanya limit terhad di kawasan negeri Selangor sahaja. So dalam hal ini so far kita menggunakan pelbagai platform seperti mesyuarat berkoordinasi dan mereka akan membantu negeri Selangor dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan. Okay, thank you Puan. So for those who are wondering whether agensi di bawah kerajaan negeri sama ada menyokong each other or not, so that is a good example of, last week kita dengar example how operator air akan bantu hantar lori air dekat kawasan negeri, different negeri lah yang ada masalah air kan, gangguan bekalan air. So in this case we also have regulators atau badan kawasan actually that bekerjasama lah yang dalam all these initiative.
now I want to bring this attention kepada Sharon because representing younger generation, right? You can see saya sebenarnya seangkatan lah dengan Engineer Jalal, Engineer Aziz and Puan Haslina also. There is so much that is happening right now yang terpaksa di firefight, continue firefighting kena berlaku sebab benda ni berlaku setiap masa, setiap jam. So that's what the situation is. Tapi saya tahu there's another bigger concern of climate change, climate crisis. Kita boleh cakap lah, I mean empangan tu salah direka bentuk lokasi dia, tapi tak, waktu direka bentuk dulu itulah tempat yang dihujan, sekarang hujan somewhere else already. So from what is your feel, how you think the agencies, right, for all these agencies that existing, how you think mereka boleh bantu generasi muda untuk melaksanakan aktiviti yang diperlukan for future problem. Right now sebenarnya kita punya problem is not really problem. Actually, kalau lihat pasal krisis iklim, masalah tu memang dah sampai kepada kita lah. Kita boleh lihat ketika kita ada masalah air tahun lepas di negeri Kedah dan juga di Perak. Tapi telah mengganggu sektor pertanian dan sektor pendang sawah. Okay, pada masa sama kita ada banjir di Pantai Timur. Okay, so the imbalance of water distribution is already there. Okay, and kalau kita lihat di Selangor, populasi di Selangor kita ada dekat lebih 8 juta. Okay, ini tidak termasuk mereka yang datang daripada Perak Selatan dan juga Negeri Sembilan untuk datang ke kerja. So Selangor being a very small state but sustaining a huge proportion of that also. Okay, and in terms of water catchment, I think Puan Haslina bagi tahu tentang pencemaran and so on lah. Okay, erratic weather, unpredictable rainfall is going to be the new norm. It's going to be the new norm. And bagi masa sekarang kita lihat dari sektor air, memang tak ada polisi yang kukuh untuk menyelesaikan masalah ini. Memang ada boleh dikatakan sikap the short term. I won't say firefighting, I say it's more of short term. And following a specific KPI dari pendapat saya tidak relevan. Dan masih tidak relevan. Okay, kalau kita lihat in terms of consumption per capita berbanding 2017-2018 dia meningkat. Sepatutnya dia kena menurun. Ini laporan daripada SPAN. Consumption per capita, liter per capita in 2017 is 222. In 2018 it was 226. Okay, kalau kita ikut pembangunan sesebuah negara apabila awal pembangunan sejurus selepas kemerdekaan atau penubuhan persekutuan, keadaan taraf hidup rakyat boleh kata semakin rendah. Mereka hanya mandi daripada air, mereka ambil daripada baldi, macam tu saja. Tapi sekarang apabila taraf hidup naik, kita nak mandi guna showering. Ada yang mandi guna bathtub, ada yang guna air untuk cuci kereta. So jumlah penggunaan air dia akan meningkat secara mendadak. Okay? Tetapi after a certain phase, this is apa yang kita kata, kita beralih kepada kecekapan menggunakan air, or water efficiency. Okay, we minimize use of water efficiency in terms of policy making and so on. Okay, polisi-polisi itu masih tidak terdapat dalam negara kita. Okay, kecuali di negeri Melaka. Negeri Melaka has some of the country's best water management system. If you compare in Peninsula, saya tidak mahu komen tentang Sabah Sarawak sebab itu autonomi mereka. Okay, kalau kita lihat kita masih menggunakan air bersih yang dirawat untuk flush tandas. Sepatutnya kita should have made rainwater harvesting for flushing mandatory by now. For a country this advanced economically, with advanced engineering in terms of a regulatory capacity, it should have been made a mandatory. And pihak-pihak regulatory tidak harus mengatakan bahawa rakyat yang kena install. No, it should not be that way. You should have made it mandatory because kalau nak install rainwater harvesting for flushing, it should have been done during the construction stage. Kalau nak pecah rumah baru, nak renovate, dia merupakan kos yang sangat tinggi and ramai orang Malaysia, especially the B60%, cannot afford to break that kind of piping in that house. So if you do that, you could have actually reduced our water consumption by at least 30%. Mm-hmm. Kalau kita lihat 60% daripada air di semenanjung Malaysia adalah digunakan untuk rumah, bukan untuk industri. So kalau kita mengurangkan penggunaan air sebanyak 1/3, that is a huge amount of water savings and your reserve margin would have been went up easily. Sekarang reserve margin kita semakin menurun setiap tahun. Mm-hmm. And it has fall nearly at about 12%, which is very critical.
kalau kita ada musim kemarau untuk 1 tahun saja, this will be very bad. Okay, sebab reserve margin kita sangat rendah and banyak air kita dibazirkan. Okay, kita lihat banyak apartmen baru dibina dengan swimming pool. Tidak kira sama ada di Selangor, di Pulau Pinang maupun di Kuantan, banyak apartmen baru dibina dengan swimming pool, okay, dengan kolam renang. And air kolam renang tu datang daripada air yang dirawat, which is a big waste of resources. We should be conserving water. I think this is where we should learn from Singapore. Okay, apabila di manakah priority air kita? Adakah ia is a luxury or is it a necessity? That question has to be fundamentally answered first. Kalau kita tutup kolam renang kita, saya rasa result margin kita akan meningkat serta-merta. Tetapi pihak PBT, mereka dengan senang-senang meluluskan apartmen baru dengan kolam renang. I think that should not, kolam renang I think fundamentally should not be there at the first place. Wasting so much of precious treated water for swimming, I think is not correct. And a lot of the swimming pool kalau kita lihat di apartment kompleks mewah tidak diguna. It's not widely used, but it's a very critical selling point. Banyak pemaju-pemaju dia kata, oh, you have swimming pool, you have tennis court, you have gym. Okay, fine, gym, swimming pool, dalam akan tahan. But swimming pool, I think is not necessary because we need to conserve the water. Okay, and that is important, very, very important. Okay, and kalau kita lihat in terms our non-revenue water, I think tadi ada banyak yang telah dibincangkan tentang non-revenue water. Pada masa sekarang, satu fokus yang perlu diberi oleh Kerajaan Persekutuan adalah mengurangkan this non-revenue water dengan serta-merta lah. Okay, teknologi sedia ada. You have pressure control, you have valve control, you have IoTs, you have so many things that you can use to monitor this water leakages, non-revenue. There is also smart water metering already. Tetapi kebanyakan meter di Malaysia berumur lebih daripada 7 tahun. And sepatutnya they should be regularly changed. Okay, and it is also we have to raise to the question whether should we have a more progressive water tariff, sebab kita lihat ada segolongan rendah, mereka tidak mampu bayar bil air kerana sangat tinggi, and then there's one point of people, satu golongan yang mampu membazirkan air sebab bil air terlalu rendah untuk mereka. So we may need to rethink the progressive water tariff, which is very important. Which is very important, especially when water is going to become more and more scarce. Susah untuk kita meramal cuaca, maka setiap titik amat bernilai, kita kena jaga dengan elok-elok. And in the future, water should not be a luxury, it's a necessity. And adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak kerajaan, mahu juga rakyat, semua sektor. I think, climate crisis impact is already being felt, and you can see in terms of the distribution of rainfall, where the water is not hitting. Sharon, we lost you. So while, okay, Sharon, the last bit we lost you. Yeah. So concluding my argument, climate crisis impact is already felt now in terms of rainwater distribution, and unfortunately we could not actually predict it, which is why I'm using the word crisis. Sebab kajian-kajian yang keluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, they said that this is how the future rainfall, but it did not really happen. And these are talking a 5 years ago study, is not valid now, okay? And so now it becomes every drop of water, kita kena preserve it, okay? And we should reallocate the resources better. So things like swimming pool, I think we need to reconsider whether swimming pool is a necessity for all luxury condominium. And we should also make things like, like rainwater harvesting a mandatory in all new house constructions and so on, okay? So, and without doing that now today, we cannot fix a problem that's going to come 20 years, okay? Sebab kebanyakan impak-impak policy ni, walaupun dilaksanakan sekarang, tapi kita hanya boleh lihat apabila saya capai umur 50 tahun. You're talking about 20-30 years from now. But this policy must be done now. Saya faham banyak pihak-pihak pengeluar air sekarang, dia termaktub kepada keputusan politik untuk memastikan ada keputusan dalam 1-2 years, because the political cycle in Malaysia is 4-5 years because of election, and regulatories and government agency are forced to follow the political decision to give quick short wins. Unfortunately, you can't follow this formula anymore. Keep on following that. My generation will start seriously.
which is why I'm here to point it out that today. Okay. Sharon, thank you. Before I sum what you were saying, we have another 5-6 minutes left. So there's a poll question we like to post kepada semua pendengar. The question, if the organizer can flag up the poll. Now that you have listened to the young people who will take over the country, and then the current people who are working so hard to solve this problem, are you confident that we are in good hands or on the right track to manage water disruption? So please give your responses. To those on Facebook, you can just, whatever selection, just pilih 1, 2, 3. So back to what Sharon was saying, probably this is something yang can be thought of by SPAN, luas, dan bukan sekadar mereka ya. Also, I think more got to do dengan PBT dan Kementerian Perumahan. This is not really about, I think, I think especially like for example the swimming pool kan, kolam renang, it's not about saving the air hari ni, tapi lebih kepada menukar tabiat our Malaysians lah, sebab sekarang mereka dah biasa dengan satu perkara, so I think dia akan mengambil masa untuk change that. So probably that will be a good approach where the requirement for buildings will be reviewed and changed supaya for the next 5, 6, 7, 8 years orang dah mula biasa without having that facilities atau menggunakan facility yang disediakan dalam kawasan community. So I think that is something a good approach. That sebelum saya post my last question, there is couple of questions yang telah dibangkitkan berkaitan dengan NRW. So I think if I just specific maybe Engineer Aziz or Engineer Jalal, because I think they corrected. Mereka punya question just now is, apakah pilihan yang terbaik bagi mengurangkan NRW? Pendekatan NRW secara holistik seperti pembinaan DMA, PMA, ECT atau dengan penggantian pipe secara total untuk kurangkan NRW lah, itu yang the question is. Bagaimana kepakaran NRW itu didedahkan terutamanya kepada operator air? So that is the question they ask. So maybe a short response, Engineer Jalal or Engineer Aziz. Ya, saya respon untuk perkara ni Cik Punita. Terima kasih kepada soalan tersebut. Jadi dia ada 2 perkara di sini yang berbeza ya. Contoh tadi Cik Engineer Jalal beritahu bahawa terdapat bantuan dari pihak federal kepada operator iaitu untuk mengurangkan isu NRW di setiap negeri. Iaitu pertama ialah Pendekatan 1 dan yang kedua ialah Pendekatan 2. Yang Pendekatan 1 inilah yang dengan penggantian meter-meter lama, aging, dan yang kedua ialah menggantikan atau membaiki tangki-tangki yang bocor, yang visual inspection yang mana menjejaskan air kepada pengguna. Jadi kedua-dua ini membantu pihak operator negeri, tetapi untuk jangka masa panjang kita perlu membuat secara holistik, iaitu di mana kita perlu mengadakan juga sistem zone yang mana kita memerlukan district meter zone untuk kita mengecilkan kawasan-kawasan bermasalah. Dengan ini kita boleh membuat keputusan sama ada kita perlu menggantikan pipe-pipe yang kerap bermasalah dalam kawasan zone tersebut atau kita membuat satu pendekatan iaitu dengan membuat kawalan tekanan dengan lebih efisien. Jadi apa yang dibantu oleh kerajaan persekutuan pada masa ini adalah lebih kepada visual ataupun physical loss yang ketara. Jadi bagi seterusnya yang terbaik ialah kita perlu mengadakan district meter zone dan juga seterusnya penggantian-penggantian pipe yang usang di kawasan-kawasan zone tersebut. So itu saya punya pandangan, Cik Punita. Terima kasih. Boleh saya tambah sikit, Puan Punita? Ya. Ya, sebenarnya betul ya Cik Aziz bagi tahu itu adalah sebahagian dari pendekatan 1 sahaja. Sebenarnya untuk pendekatan 2, kita secara holistik pihak operator nak mengemukakan plan jangka panjang untuk mengurangkan NRW. Itu yang kita kata sebagai mission grant. Kalau secara mudah mission grant, kalau dia boleh mengurangkan 5% seperti mana KPI yang ditetapkan, ini contoh saja, dan dalam tempoh setahun tersebut memang dia kurangkan sebanyak yang dalam KPI yang dijanjikan, jadi pihak kerajaan akan membayar perkara itu. Yang isu DMA, DMZ ataupun PRV dan sebagainya itu adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah untuk mengurangkan NRW. Dan untuk NRW yang holistik sememangnya sepatutnya ada perkara itu.
district meter area or district meter zone dan devices yang untuk kita kesan kebocoran dan sebagainya untuk itu sebahagian daripada perkara itulah. Okey, itu I saja. think Engineer Jalal correct lah, because sometimes dia bukan satu jenis jalan penyelesaian, kena gunakan pelbagai ikut kesesuaian issue NRW di the specific location lah. So I do hope that is responded. And I think another thing is kalau money is not a problem, that means either tariff is very very high ataupun government has the ability to spend very high capex, a lot of work can be done. Like smart, even replacing the whole pipe, smart monitoring meters, smart metering and whatnot, and replacement every 7 years. So I think there's always a balance lah, where the water operators, regulators will take, sebab eventually yang pay the price is the consumer. But having said that, I think for Sharon's benefit, under Green Tech Master Plan, harvesting of rainwater, and then Bryce here suggested water authority should consider reuse, recycle. I think reuse, recycle pun is happening, Engineer Jalal, ya. So I think those initiatives are actually already happening. Yes. Yang Sharon Rush bangkitkan memang kita ada ke arah situ pada future goal lah untuk kita lakukan. Termasuk juga untuk devices seperti kita panggil produk cekap air dan kita kuasakan perkara tersebut. Tetapi itulah untuk water consumption ni, pengguna tu sendiri yang membazir, itu kita terpaksa kita hanya boleh membuat promosi ataupun kempen penjimatan air. Seperti pada awal-awal lagi saya cakap guna air secara berjimat. Tetapi itulah bila bil itu bila tarif melibatkan tarif air yang rendah untuk golongan-golongan pertengahan dan atasan ni menganggap perkara tu tidak serius dan kalau you guna air sebanyak mana pun you tak akan lebih daripada 100 sebulan untuk sebuah rumah pada saya lah, kecuali ada kebocoran di dalam rumah tersebut. Jadi atas sebab itu kita juga untuk tarif pun kita ada sediakan guideline, kita ada mengeluarkan tariff setting mechanism yang perlu dipatuhi oleh setiap operator untuk menaikkan tarif. Cuma isu-isu lain saya tak nak sentuh di sinilah, seperti Sharon Rush bagi tahu kan, isu yang melibatkan isu politik dan sebagainya, sebab saya profesional lah. Ini kita just cerita apa yang kita buat kan. Dan kelulusan itu di pihak peringkat kerajaan persekutuan lah. I think what can happen is also advocates like Sharon also can also bring up these kind of suggestions in relation to climate crisis. What are the things, what are the expectation of younger generation to secure your future? Maybe all those things is a good platform like this, or even other platforms available can be shared. And I think just now what Engineer Jalal said is regarding water consumption, how much we are actually using, and very high. I'm one of the high water user anyway. So I think this, I was listening to KSU Kasa was giving a talk on 30th March di bawah program luas. One thing he was actually talking about lifestyle change, creating habit rather than enforcing, making things mandatory. So that is a very interesting concept. And I also found out there are some young people doing water warriors. They are under punya platform. They're trying to bring the behavior change, because it's almost like it's a trend to live a green life. Green lifestyle is the trend. So I think probably those are the things that we would like to explore. So we're going to have our third series talking about this kind of component where we want to explore what can be done. Sebab enforcement ambil tindakan undang-undang sebab guna air lebih a bit difficult. Jadi dia akan jadi balik kepada tarif. So that's again another challenge. So it's something that we can do. Yes, I think we should explore. And before we end the session, Puan Haslina, there's a question which I think only you can answer. Kalau tak selesa, tak perlu jawab. Luas dan JPS kedua-dua berperanan mengurus sumber air. Luas berperanan pastikan aliran sungai tidak terganggu dan terpelihara. JPS memastikan penyelenggaraan secara berkala. Namun, adakah penyelenggaraan JPS memenuhi keperluan luas? Ini soalan dari Engineer Ramli. If you like to take that question.
Okey, terima kasih Engineer Ramli dan juga Cik Ponita. Kita sedia maklum bahawa LUAS dan JPS kedua-duanya menguruskan dari segi sumber air, walau bagaimanapun di pihak LUAS kita menguruskan sumber air itu berdasarkan peruntukan enactment yang telah ditetapkan. Manakala JPS adalah agensi yang melakukan penyelenggaraan, kita sama ada di rizab sungai dan juga di kawasan sungai yang mana lebih kepada untuk protection against flood. So dalam hal ini saya ingin mengajak bersama supaya kita dapat melihat secara overall because dalam polisi pengurusan lembaga sungai bahawanya di negeri Selangor dalam ni saya ada komponen negeri Selangor. Actually kita ada 4 komponen ataupun 4 polisi yang telah digariskan. Itu memastikan air mencukupi, bersih, protection against flood atau perlindungan daripada banjir dan juga untuk environmental ataupun ekosistem. So dalam ni sebenarnya kita adalah saling complement each other. Sebab dalam hal ni di luar kita menguruskan sumber air bagi kegunaan semua sektor dan juga ekosistem, dan bersama-sama juga kita lihat bahawa keperluan untuk menyenggara, dan dalam hal ni JPS memainkan peranannya untuk memastikan bahawa di samping kita mempunyai air yang mencukupi, tetapi kita air yang terlebih ataupun banjir itu kita uruskan juga dengan baik. Dan saya cuma ingin tekankan di sini di negeri Selangor kita amat menerapkan konsep untuk kita mempunyai storage. Kadang-kadang kita ada banyak lebihan air dan dalam hal ini sebenarnya kita kena manfaatkan air berkenaan rather than kita lepaskan dia terus ke laut. So dalam hal ini pihak luas bersama-sama dengan kerajaan negeri dan pihak Air Selangor, kita telah mengadakan storage yang agak besar di Sungai Selangor sendiri. Kita gunakan untuk tujuan pengempaman dan sebenarnya ia sekali tidak langsung dapat mengurangkan banjir di bahagian downstream. So dalam hal ni sebenarnya kita adalah complement each other dalam hal pengurusan sumber air secara holistik. Okay, thank you Puan Haslina. So Engineer Ramli, hope that answers your question. So with that, we are 8 minutes past 10 o'clock, very late for a working day. So I would like to thank all the panelists very much. Some dah nampak terlalu penat ni Engineer Jalan just reach Langkawi today. So thank you very much for staying this long, appreciate it. And with that, I would like to thank Puan Haslina, Engineer Aziz dan juga Sharon. Thank you very much. For the next session, kita tukar sikit. We will have it on 12 April 10 pagi sebab dia adalah sehari sebelum mulanya bulan puasa. So we do not want to do our series on hari Selasa. So with that, thank you everyone. Have a good day. Thank you. Thank you.